Oh, ada yang masuk lagi? Ada yang masuk lagi tu? Tak? Mana dia lah? Oh, tak ada. Tak macam ada. Tak ada pula dah. Tak apa-apa. Okey, baik. Syarifah dengan Wan Muklis dengar tak? Dengar. Okey, saya dah letakkan, nampak ni saya letakkan ini untuk hari ni lah. Hari ni kita akan tengok konsep asas pemikiran komputasional lah, bab 1 untuk tingkatan 3 lah, bab 1 untuk tingkatan 3. Okey. Inilah, okey, tak apa ni awak boleh baca sama saja. Di mana dalam bab 1 ni melibatkan pembangunan apa? Atur cara, pembangunan atur cara. Ya, oh siapa ni? Oh, sangkut saya punya kejap. Pembangunan atur cara. Di mana dibagikan kepada 3 section lah. Section 1.1.1 kita nak tengok macam mana menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atur cara. 1.12 pelaporan menggunakan teknik pemikiran bagi setiap fasa, dan 1.13 projek. Ini berdasarkan situasi penyelesaian masalah. Kita tengok atur cara lah. Jadi ada muka surat 2 hingga muka surat 23. Jadi siapa yang tak ada buku teks, nampak tak link ni saya letak ni? Syarifah nampak tak? Nampak. Ni short URL titik AT B besar JK0 ni lah. Ni untuk link buku teks lah. Link buku teks digital. Saya rasa kamu dah dapat dah kan buku teks kan? Ni kalau tak ada buku teks guna yang tu lah nah. Okey, di mana dalam bab ni kita akan tengok beberapa fasa pembangunan atur cara. Ni sama macam kamu belajar masa kamu tingkatan 1 dulu. Ada orang masuk tu, saya kena terima dulu ada orang masuk tu. Macam Joika pula ni. Ada orang masuk, mana pergi? Ni dia. Alif pula dah. Ada pergi depan mana? Sasak dah masuk dah, putih pula. Okey, ada. Alif Ilham ada tak? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, awak lewat sangat masuk. Pasal apa? Lain problem. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Lain problem no. Tak apa, yang penting ada semangat masuk kelas tu. Saya faham. Tak ada masalah. Yang penting masuk. Sebab tu saya buat record. Saya record benda ni, nanti kita akan share dalam YouTube lah. Boleh tengok bila masa lah. Okey, baik. Okey, saya sambung balik. Untuk minggu ni kita nak belajar tentang pembangunan atur cara melibatkan fasa-fasa pembangunan atur cara seperti dalam gambar rajah 1.1. Di mana dekat sini, saya tak zoom lah. Dekat sini kita selaku anak murid ni, kamulah, kita boleh faham, kita boleh nak menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam fasa pembangunan. Bagi yang pertama kita nak tengok analisis masalah, 2 reka bentuk atur cara, 3 pengkodan, dan 4 pengujian dan perpijatan. Apa dia tu? Nanti kita tengok. Dah sekali dokumentasi. Ada 4 dah. Okey, ini dah. Yang pertama sekali kita akan membuat analisis masalah lah. Analisis masalah. Okey, Alif tolong baca Ustaz seterusnya. Ni apa ni? Reka bentuk atur cara. Seterusnya? Pengekodan, pengujian dan perpijatan dokumentasi. Okey, jelas. Jadi apa yang kamu baca tadi, inilah dalam bab 1 topik 1.1. Ini kena tahulah, ini fasa-fasa yang terlibat dalam pembangunan atur cara. Jadi kalau zaman kita form 1 dulu, form 2 benda sama saja. Cuma dia masuk lebih dalam.
Itu saja nah. Di sini dia akan menggunakan algoritma untuk nak selesaikan masalah mengikut langkah demi langkah, di mana algoritma ni kita bina daripada mula-mula pseudocode dan carta alih yang akan kita buat dalam fasa reka bentuk, atur cara. Okey, sebelum tu kita kena tahu lah kerjaya. Kita belajar ni nak tahu menatang apa ni, untuk apa kita belajar ni. Tak perlu lagi lah. Okey. Bila kita belajar satu, kita nak tahu lah untuk apa aku belajar ni. Yang pertama kita tahu, kerjaya dalam bidang sains komputer ni cukup banyak. Terutama dalam pembangunan perisian ataupun software developer, di mana mereka ini bertanggungjawab dan terlibat secara langsung dalam fasa membina atur cara. Ni memang kerja, memang TikTok memang lumayan. Nah, jadi saya harap satu hari nanti akan adalah di kalangan anak murid 3 si Boni ni boleh jadi orang hebat macam ni. Sebagai seorang pembangun perisian. Boleh tak? Wan Muklis boleh tak? Wan Muklis? Sebab saya tengok Wan Muklis tu, saya pakai cermin mata gelap. Patut pun kelam. Ni tak lupa buang. Sorry. Lupa buang pula. Itu tak apa dulu. Ni. Saya dah buat kelam sangat komputer saya. Saya ajar. Kok ni pusing je ni. Apanya duduk di depan tu. Iklan tak? Kami minta baru. Abang. Okey. Nah. Saya tengok ciri-ciri Wan Muklis ni ada sebagai talent nak jadi seorang pembangunan persian. Hebatlah. Alright, kita tengok lagi. Okey, last kali ada soalan. Nanti bila kita tengok buku teks nanti kita ada soalan. Nampak ni? Soalan yang saya nak suruh buat ni ada 1 sampai 10. Nah, soalan 1 sampai soalan 10. Benda ni sama saja. Kalau tengok dalam buku teks, kalau tak salah saya dalam muka surat 25 lah, dalam muka surat 25. Okey, sekarang jom kita masuk buku teks lah. Tereng, tak saya escape dulu. Saya masuk dalam buku teks. Okey, buku teks ni kamu boleh ambil dalam Google. Dalam Google pula lah, silap. Dalam yang saya share link bawah ni. Saya ni. Nampak ni? Okay, saya tunjuk balik. Ni dia link ni. Ni nampak ni. Kamu klik link ni. Boleh pergi buku teks digital lah. Contoh saya buat. Saya klik. Ting, saya klik. Nampak dia main dah. Allah, tak boleh reach pula dah. Tak apalah. Tak apa. Ni dah sampai dah. Asas sains komputer tingkatan 3 dalam format PDF. Tapi itulah, nak tengok buku teks secara digital ni pertama kena kelajuan internet lah. Dan saya faham lah kelajuan internet kita ni tak stabil. Ni buku teks kita lah, buku teks digital kita lah. Ni buku teks digital kita. Okay. So faham lah yang ni dah, faham lah, tahu lah. Faham tak? Sarifah, faham? Ya, cikgu. Faham. Wan Muklis dengar? Wan Muklis dengar? Alhamdulillah, 3 dengar. 3 pun 3 lah. 3 dari 12 pun cantik dah. Daripada tak ada langsung, saya cakap seorang-seorang. Saya akan cakap seorang-seorang juga. Saya nak record, saya akan hantar dekat kamu. 3 pun okey lah. Tak bagi saya cakap seorang. Tidak orang kata cikgu tu mering apa cakap seorang. Okey, baik. Okey, ni saya tutup dulu buku teks ni. Kita stop buku teks ni dulu. Kita pergi balik kepada kita punya buku teks yang saya sudah download lah. Memang berat lah download no. Ni dia laju sikit lah ni, dah download laju lah. Alright. Laju sikit, download. Okey, ni sama lah dalam buku teks kamu lah. Kamu tengok buku teks muka surat 2 macam saya pesan tadi lah. Macam saya pesan kat Telegram tadi, nampak baca dulu muka surat 2. Buat catatan peribadi dalam buku nota. Tadi 12.30 saya dah tunggu kamu. Nah, jadi apa yang kamu baca, kamu catat dalam buku nota. Jadi tak payah membazir buku nota. Guna saja buku nota tingkatan 2 tu, jimat. Buku sambung, tak payah beli baru lah. Jimat buku, sambung ya. Mudahnya SK ni lah. Mudah kan. Sambung je.
Okey. Ya. Okey. Saya nak minta seorang tolong baca boleh tak? Siapa nak baca ni? Kejap. Belum ni. Saya minta seorang baca. Tak mau. Okey. Okey, Ali boleh baca yang saya tanda ni. Boleh. Silakan. Silakan. Pemikiran computational ditakrifkan sebagai satu proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. Proses penyelesaian masalah ini melibatkan usaha memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil dan mencari penyelesaian secara sistematik. Terima kasih Alis. Okey, terima kasih. Sekarang saya nak Syarifah pula. Syarifah cuba olah balik apa yang kawan kamu baca tadi. Apa yang kamu faham daripada yang saya tanda ni? Syarifah. Apa yang kamu faham? Apa yang kamu faham daripada apa yang saya tanda tu? Inilah yang kawan kamu baca tadi. Pemikiran computational ni macam proses pemikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Kita fikir lah, guna kepala kita lah. Lagi? Ni. Apa ni maksud dia? Ni apa ni? Saya tunjuk ni. Mesin. Ya, maksudnya kita memesinkan pemikiran kita. Kita belajar berfikir macam mana mesin nak fikir. Sebab mesin ni dia tak ada perasaan. Jadi kita ni manusia ni yang memprogramkan supaya mesin tu berfikir. Jadi pernyataan di atas menunjukkan bahawa masalah yang diketengahkan boleh membincangkan tentang penggunaan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atau cara di mana kita diminta untuk membina satu atau cara mudah bagi mengira luas dan parameter sebuah padang bola berbentuk segi empat tepat. So, mula-mula kita kena buat carta apa? Kita buat prosedur kan, tak? Ni, kita kena bina prosedur kod dengan carta alih. Nampak kan ni kan? Prosedur kod dengan carta alih. Ni mula-mula kena bina. Macam mana nak buat? Maksudnya kita tengok padang bola. Padang bola tu masalah dia kita tengok apa? Dia keluasan padang tu berapa? Apa kita nak buat langkah pertama apa? Kena tengok apa kat padang bola tu. Saiz dia, dimensi dia. Okay, kita tengok. Okey, ni contoh dia bagi, nampak? Contoh pada muka surat 1.2 menunjukkan contoh sebuah padang bola berbentuk segi empat tempat. Sebelum tu saya nak minta Syarifah baca. Tahukah anda? Boleh tak? Boleh. Ni baca ni. Yang kuning ni. Okey. Silakan Syarifah. Okey, pada tahun 1843, Augusta Lovelace telah menterjemah dan menerbitkan satu artikel dalam jurnal sains tentang mesin analytical engine. Dalam artikel yang sama, beliau juga menerangkan cara menulis atau cara untuk mengarahkan mesin memproses huruf dan simbol yang mengulangi pelaksanaan satu set tindakan. Beliau digelar sebagai pengatur cara komputer yang pertama. Baru je. Nampak tak? Di sini saya nak abang orang perempuan ni memang hebat. That's why saya bagi Syarifah baca. Ni nampak nak tunjuk ni gambar dia lah. Saya muka dia lagu ni ke bukan saya tak tahu lah no. Kalau muka lagu ni dia takut lah saya kalau malam-malam pakai lagu ni dah. Tengok pun macam tu dah. Ini gambar mungkin orang putih dulu-dulu dia pakai lagu ni kot dah. Tapi kalau ada lagi lah orang putih lah pun tak pakai lagu ni dah. Tiba-tiba lalu ke belakang rumah kita lalu lagu ni pensan 7 kali saya. Jadi
Agusta Adal Agusta Adal Laki ni. Oh, dia adalah orang perempuan. Jadi orang perempuan ni hebat. Orang perempuan ni dia memang otak dia boleh program, boleh fikir. Dia orang yang pertama dipanggil sebagai pengatur cara komputer yang pertama. Agusta ada Lovelace. Saya tengok lah, saya cari tengok. Agusta saya cari. Ada YouTube ada. Saya cari YouTube ada. YouTube why YouTube ada. Agusta. Agusta lah macam orang Agusta. Agusta ada. Ada. A-D-U-S-T-A Agusta. A-D-A. Ni dia. Sama juga dia pakai baju begitu. No? Ni dia. Okey, kita tengok ni story dia lah. First computer programmer. Ya. Mai sama-sama kita tonton video ni. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, sama-sama kita. Nampak dah ni? Nampak? Nampak. हेलो स्टूडेंट्स व्यूअर्स, मैं कमलेश त्रिपाठी इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। तो व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ni iklan tak bilang lagi. हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं। India. Ada mana tadi? Englishnya tadi Englishnya. Ni. Sekarang. Ni 2 years ago. Okay. Okay. Iklan bukan dia online ni. Ni dia. Kita tengok lah. Tadi iklan biasa lah YouTube kan. Nampak ke? My comprehension can only be an infinitesimal fraction of all I want to understand. Ada Lovelace. Ada Lovelace, the daughter of famed poet Lord Byron. Augusta Ada Byron. Dia nak bak ni, dia ni anak kepada Lord Byron lah. Dia anak Lord Byron lah. Countess of Lovelace, better known as Ada Lovelace, was born in London on December 10, 1815. Lama noh. 18-15 Ada tu. Lovelace, born as Augusta Ada Byron, was the only legitimate child of the famous poet Lord George Gordon Byron. Lord Byron's marriage to Ada's mother, Lady Anne Isabella Mulvanky Byron, was not a happy one. Lady Byron separated from her husband only weeks after their daughter was born. A few months later, Lord Byron left England, and Ada never saw her father again. He died in Greece when Ada was 8 years old. Ada had an unusual upbringing for an aristocratic girl in the mid-1800s. At her mother's insistence, tutors taught her mathematics and science. Ya, kesimpulannya kalau bahasa komputer ni tak boleh pisah lah matematik dengan sains. Tak apa, kita tutup lah, tengok video ni pun saya nak iklan je, nanti kamu boleh tengok dengan Ira betul lain kan. Okey, jadi saya nak bagi tahu lah ke kawan-kawannya, kamu tahu lah, maksudnya kita sekarang ni tahun 2021 kan. Jadi pada tahun 1843 ni lama dah. Lama ada orang buat kita guna apa yang mereka dah pakai dia saya nak bagi lah. Jadi untuk berbalik ke padang bola tadi, kita kena buat satu fasa analisis masalah ni yang pertama tadi dah ni. Fasa analisis masalah. Nampak nasi tengah hari tengah ni pakai kamu makan nasi dah? Dok. Alif makan nasi, Alif. Makan nasi lah. Dok lagi.
Saya Tengok lagi. yang makan Syarifah seorang dia beritahu, cikgu dah makan nasi dah. Oh sedap, dia tak ajak kita makan pun. Hantar ajak apa waktu makan. Okey, baik. Kita tengok sini fasa analisis masalah. Dalam pasal ni dia kata pertama kali kita perlu mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perusian serta sasaran pengguna. Jadi dalam kes padang bola ni apa? Sasaran pengguna ni pemain yang terlibat dengan bola sepak lah, pemain bola ke semualah. Nah? Lepas tu mengenal pasti input, proses, output bagi atur cara yang akan dibina. Yang si kita kena buat satu interview, temu bual, tanya, perhatian, kita nak tahu apa dia keperluan pelanggan. Maksudnya kita nak buat padang bola ni, kita tanya lah apa yang dia perlukan dekat sini, perlu line ke tak perlu, contohlah kan. Di mana perlu lokasi, kita kena tahu lah. Jadi kena tahu apa yang pelanggan mau. Jadi bila dah dapat semua masalah ni, bila kita dapat semua analisis masalah, pergilah teknik daraya. Bila kita kena pecahkan masalah tu. Nah, pecahkan masalah kepada dua. Bahagian kecil dengan bahagian kecil masalah kecil. Contoh, kita nak kira berapa luas banyak. Dan parameter dia, maksudnya parameter ni ukur keliling lah. Kan? Berapa panjang dia punya dimensi lah. Dia punya panjang berapa, lebar berapa. Jadi masalah telah pun dipecahkan melalui teknik leraian. Boleh ikut tekan ni? Boleh? Boleh. Tu dalam ni dah ada berapa dua dah. Dah ada teknik leraian kan. Seterusnya fasa pengecaman corak. Dalam ni melibatkan fasa reka bentuk atau cara. Saya silap cakap. Pengecaman corak dalam reka bentuk atau cara. Yang pertama tadi teknik fasa analisis masalah lah. Fasa analisis masalah ni yang pertama tadi, dia pun pergi kepada yang kedua, itu reka bentuk atau cara. Tengok apa dia kah reka bentuk atau cara. Okey. Reka bentuk atau cara melibatkan kamu kena menulis sedikit, melukis carta alih dan kita buat bentuk antara muka pengguna. Maksudnya kita nak nak develop interface, user interface lah. Kita nak mereka bentuk antara muka yang melibatkan teknik-teknik pengecaman corak. Jadi kalau kamu tak ingat, kamu boleh scan kat sini. Tengok balik. Dia akan ceritalah teknik-teknik pemikiran komputasional. Ni ada yang dulu orang ada dalam ni, dalam bentuk QR code ni, imbas saya ni. Sorry berhak ni. Berhak dah nak makan ni, kasi angin dalam perut ni. Jadi teknik pengecaman corak ni melibatkan di mana kita meleraikan masalah besar kepada bahagian-bahagian yang kecil yang kita buat analisis mengikut pattern-pattern yang tertentu. Pengecaman corak ini dapat membantu dalam penyelesaian masalah dengan lebih efisien, dengan lebih cekap. Sebab kita dah design dia punya flow. Kita ada prosedur kod. Kita ada dia punya carta alih. Kita tengok, tak ada ni apa. Kita cam dah apa masalah kan, kita cam dah dapat pada dua bahagian kecil. Ni dua benda ni lah. Lepas tu kita nak buat penisakalaan. Pelik bunyi lah, teknik penisakalaan, geluh dia kata. Penisakalaan, baca panjang, jangan baca putus. Jangan baca sekat, baca teknik penisakalaan. Baca laju. Penisakalaan. Jangan baca kat tu. Jadi setelah corak-corak dicamkan, corak ini diteliti untuk meninggalkan aspek kurang penting. Gelok apa lagi tu? Gelok apa? Okey, setelah corak-corak dicam, corak ini kena teliti sebab kita nak tahu yang mana aspek penting, yang kurang penting.
dan kita akan tekan lebih mendalam pada aspek penting dan disokong oleh aspek yang tak penting. Tapi dua-dua tu nak gunalah kan, di mana pembalik ubah jenis corak ni kita dicam mana panjang, lebar padang bola, panjang berapa, bentuk macam mana, pak segi ke apa, line nak pakai color apa. Dalam padang tu ada apa, ada garisan tengah ke, tempat goalkeeper ke, kan, padang bola kan. So dapatlah contoh ni, luas padang bola, panjang kali lebar. Parameter padang bola yang campur lebar didarab dengan 2. Ini parameter keseluruhan. Parameter campur ni nampak ni. Panjang ada 2 tepi-tepinya, contoh ni. Ni panjang. Ni panjang kan. Ini lebar. Ini lebar. Ini contoh. Saya tulis kira pen. Ada pen dah keluar. Ni. Contoh sini panjang kan. Ini panjang. Lebar. Tak kena lain pula. Ada kena lain lah. Lebar kau ni. Ini lebar. Lebar. Sini. Lebar. Itu nak abad kamu lah. Tak boleh tukar pula. Itu boleh tukar saya punya ni. Tukar pula. Tak mana. Aduh. Tak apa. Okey, baik. Lajunya ada jalan. Bukan soal 7 tadi. Okey, baik. Lagi sangat pula dah. Tunggu. Okey, ini kita punya teknik peniskelaan. Ingat tadi mula-mula teknik leraian, teknik peniskelaan. Yang ketiga kita guna apa? Teknik pengintelakkan. Teknik pengintelakkan ni nampak ni. Teknik pengintelakkan. Ni. Tengok sini lah. Dia baca sini. Kan? Saya punya hal, saya punya colour tak boleh tukar jadi merah, jadi kuning saja. Itu boleh tukar colour-colour. Tak nak. Kamu tahu nak tukar kat mana ni colour ni? Tak tahu lah. Apalah, kuning-kuning lah noh. Boleh lah. Okey. Ni kamu baca ni lah. Ini sebut teknik pengintelakkan, di mana algoritma komputer biasanya terdapat dalam bentuk sedekut ataupun carta alih. Dan aspek penting yang kita tengok ialah kita nak belajar algoritma. Mari kita tengok kat bawah ni macam mana menulis. Menulis apa ni? Apa ni? Menulis apa ni? Siapa boleh jawab? Wan Muklis. Menulis apa ni? Prosedur kod. Ya, prosedur kod. Memang bijak Wan Muklis. Menulis prosedur kod maksudnya adakah prosedur kod mempunyai cara penulisan piawai? Ya, ada. Pertama mesti mula lah. Mula. Kita buat mula. Nampak ni mula, nombor 1 ni. Mula. Mula. Maksudnya masuk panjang lebar. Ni yang kedua. Masuk panjang lebar. Yang ketiga, kira. Kita bagi formula 3.1 luas, nampak ni, luas darab panjang darab dengan lebar. Parameter. Ni nampak parameter ni. Panjang campur lebar didarab dengan 2. Seterusnya papan luas padang bola, parameter padang bola. Tamat. Ini dia punya arhana ke bawah ni, nampak? Gitu. Di bawah gitu. Saya ambil pen buat dah awak. Ni pula. Tak apa, hilang lega lah. Ni tukar colour kat sini. Allah. Besar sangat ni saya ni pun. Ni tulisan pula. Tak apa. Close dulu. Okey. Okey, ini kita panggil apa pula? Ini kita panggil carta alih. Jika ini dipanggil prosedur kod, ini prosedur kod yang bawah kita panggil carta alih. Ingat lagi tak masuk-masuk ni? Ingat lagi tak?
Ini maksud apa? Ini maksud apa? Ini maksud apa? Ini maksud. Ingat lagi tak? Nyatakan maksud bagi simbol carta alih berikut. Okey, sama-sama kita fikir. Syarifah ingat lagi tak? Ingat lupa. Lupa? Allah. Okey, tak apa. Kita Google lah. Senang ya kan, kita ada Google. Buka Google Internet. Ni minimize low Google lah tapi ni. Apa kita nak tengok tadi? Kita nak tengok Allahu Akbar. Kita nak tengok ni simbol kata alih. Senang ya. Saya tunjuklah. Cara nak cari. Tulis apa? Simbol kata ya. Ni ada. Ya. Pergi ke image ni. Nah. Sekarang nampak tak? Senang nak cari. Senang kan? Ya, ni nampak contoh ni. Dalam bentuk ni melibatkan mula ataupun tamat. Ini proses pilihan, nak pergi kiri boleh, kanan pun boleh. Ini alih lah. Arah mana nak pergi? Ni titik penyambung. Ini dia punya input ataupun output. Boleh ingat tak? Boleh? Ya. Tak apa, saya print screen. Saya tolong bagi kat kamu. Saya ajak kamu. Saya print screen benda ni. Okey, saya pilih kat pen. Masa mudah ya, kita pakai benda mudah je. Saya pakai pen. Saya control V, saya paste. Ajak. Saya nak ambil benda ni saja lah. Saya pun select. Saya select yang ni. Saya tekan Control F. Saya buka Telegram kamu. Mana? Bawah ni nampak. Saya letak dalam Telegram. Allah. Saya letak dalam Telegram ni. Nampak? Dapat kan? Nanti kamu buka, kamu ingat lah. Saya letak dalam Telegram kamu ni, nampak? Tu dia. Jadi nak lambat dah nak keluar. Ni. Ya, dah nampak? Nampak tak? Lama kering nampak? Nampak. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey. Batuk saya ni. Dia dapat jawapan ni. Ini simbol apa tadi? Mula dan tamat. Mula dan tamat. Yang ni? Yang kedua? Proses. Okey, yang ketiga? Tengok balik. Ni apa tadi ni? Ni apa? Ini mula tamat. Ini proses. Ini pilihan. Ini penyambung. Ini input output. So ini dipanggil input output. Yang ni? Proses. Ini Pilihan. Ya, boleh fikir dengan kanan. Boleh ingat lah tu. Nampak? Okey. Okey, kurang-kurangnya pada hari ni kamu dah dapat tengoklah takat beberapa teknik lah. Teknik yang akhir tadi kita tengok apa? Teknik pengintelakkan, teknik pengecaman corak, teknik leraian. Teknik terakhir apa selalunya kita guna? Teknik apa? Tak ada buat ni. Yang itulah kan takat law ni. Tengok balik. Ini bila melibatkan masalah-masalah yang lebih besar lah. Melibatkan masalah lebih besar lah. Masalah besar menulis kod. Mana kita pecah lagi banyak lah. Pecah lagi banyak. Ni saya tunjuk gambar ni. Okey, dia cakap apa ni? Seymour Papert merupakan seorang individu yang pertama memperkenalkan pemikiran komputasional. Wah, nampak janggut dia lebih lebat daripada rambut. Orang bijak lah. Janggut kecil tak bijak lah.
Okey, kami kata ada dah berjangkut saya kecil, kepala saya rambut lebat. Saya dia bijak dengan saya lah. Okey, nah. Pun sama juga nak habak dia, metod dia samalah. Panjang, persamaan, perbezaan lah. Okey. Okey, ni kamu boleh baca, kamu tengoklah takat apa yang penting. Jadi saya pun ingat nak tamatkan takat ni kita punya kelas. Okey, yang pertama sekali, mari kita ulang balik. Mari kita ulang balik. Daripada mula-mula kita buka kelas tadi, pukul 12.30 tadi. Kita tengok balik. Kita nak pergi laju-laju pun tak guna, nanti lupa. Okey tak? Boleh tak? Okey, Syarifah, dipersilakan Syarifah. Boleh tak cerita kat kawan-kawan dengan cikgu ni? Daripada mula-mula kelas ni, apa yang Syarifah dapat berdasarkan gambar-gambar yang kat depan ni? Yang saya dapat, saya dapat faham pemikiran, saya dapat faham apa tu pemikiran, apa tu? Computation ni. Lagi? Okey, berdasarkan gambar rajah ni kat depan ni, saya tunjuk ni. Ni. Apa yang awak dapat semua ni? Hubungan antara apa ni? Hubungan apa ni? Dia ada urutan kan? Ya. Awak dapat tahu apa? Saya dapat tahu cara Okey, lagi diorang tu bersedia. Wan Muklis dengan Ilham bersedia. Lagi saya akan tanya. Okey. Kenapa ambil masa? Buka buku teks dulu. Salah benda baru belajar. Ni baru masuk kan. Bismillah. Bunyi apa tu mutu? Duduk luar lah. Okey, saya bantu awak. Jadi sini awak nampak apa? Analisa masa. Maksudnya bila ada contoh tadi macam nak buat padang bola tadi kan, kita tahu keluasan padang bola. Kita buat reka bentuk kan. Lepas tu kita buatlah bentuk kod sama ada prosedur kod dan carta alif. Lepas tu kita banyakkan uji. Uji ni tak sampai lagi. Cuma ni kita bajak buat takat ni lah. Kita bajak buat takat 3 ni saja kan. Okey, saya minta Alif pula bantu saya. Apa yang dapat takat ni? Apa yang Alif boleh? Daripada mula mai jadi ni. Mula mai kelas lah. Belajar tentang pembangunan atas syarah. Lagi? Awak tahu siapa yang mula buat? Wanita ke lelaki? Wanita? Yo, wanita yang hebat lah. Jadi apa kejayaan dalam bidang persian ni? Kejayaan apa? Apa yang kejayaan kita salah satu bidang kita nak sonok bidang ni? Kejayaan sebagai apa? Kejayaan sebagai pembangunan persian. Sampai developer no. Kena baca lagi. Ulang lagi. Okey, Wan Muklis. Wan Muklis dapat tengok di depan ni. Okey, boleh tak? Wan Muklis? Ya. Okey, masalah besar ni kita pecahkan kepada berapa masalah? 2. 2 bijak lah. Maksudnya masalah yang rumit kita rungkai-rungkaikan dia, lalai-lalai kepada beberapa masalah yang lebih kecil supaya mudah kita nak selesai. Jadi kesimpulan yang saya dapat ini kurang-kurangnya kita dah tahu beberapa. Tak apalah, saya fahamlah kamu nak cakap terkejut tiba-tiba saya tanya tak nak prepare kan. Jadi minggu depan saya akan bagi macam tadi dah. Saya akan bagi link awal dulu sekejap. Awak tengok dulu, baca dulu. Saya tahu tadi awak tak nak prepare, awak ada kelas tadi kan. Saya akan bagi malam tu baca dulu. Tengok dulu, apa kita bincang. Nah? Jadi saya kesimpulannya hari ini kita dah tahu beberapa fasa-fasa pembangunan atau cara
yang melibatkan beberapa step dia, langkah-langkah dia. Kena ada prosedur kod dengan carta alih yang kita bangun menggunakan software perisian developer lah. Nanti kita tengoklah apa lah, kita tengoklah. Okey, jadi ada apa nak tanya saya? Okey, kejap. Ada apa nak tanya saya? Sekejaplah, saya nak tutup dulu. Nak tahu apa ni? Oh, tadi tidur save. Tutup dulu saat ni. Tahu tadi. Okey. Okey. Sekejap. Okey. Oh, itu dia masuk juga kan? Saya tak pernah kata itu dia masuk. Kita buka mic ni. Dia Dia pun tak pernah kan? Oh, tak apa. Mungkin dia masalah. Saya faham. Tak apalah. Okey lah. Jadi kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Penghujung rancangan pula lah. Jadi kita berjumpa lagi pada waktu yang sama di hari Isnin pada pukul 12.10 hingga pukul 2. Tak apa, minggu depan saya bagi link awal lagi. Saya akan bagi malam. Kali saya bagi apa yang kita prepare. Ya. Tadi saya tak ada bagi sebab tadi ada pelajar-pelajar kakak-kakak kamu 3 tempat main sekolah. Mereka nak ambil bahan ni apa, mereka punya modul kimia dia no. Jadi saya tak ada prepare. Minta maaf lah. Tapi tak apalah, saya tahu kamu pun sibuk banyak kerja sekolah. Alright. Okey, jadi minggu depan ingat lah. Saya akan bagi benda tadi juga. Saya akan bagi dalam Telegram, dalam WhatsApp. Saya akan bagi buku teks baca dulu. Saya akan bagi masa setengah jam buat baca sendiri. Nanti jawab latihan. Tadi dalam Telegram tu ada kan, saya bagi latihan kan. Nombor 1 sampai nombor 10. Pada muka surat 25. Jawab yang tu dulu nah. Okey, ada apa soalan nak tanya saya? Ada? Ada? Syarifah ada soalan? tak ada. Ada. Alif ada soalan? Tak ada. Tak ada. Izzuddin, tak dengar? Ya, hello. Sound on. Ya, dengar lah Izzuddin, dengar. Ya, dengar. Oh, saya tak tahu Izzuddin masuk lewat tadi. Tak apalah, Izzuddin tengok rakaman saya share yang atas tu, baca lah. Ya, okey ya. Okey, Wan Muklis dengar lah, Wan Muklis. Dengar lah. Dengar. Okey, jadi terima kasihlah kepada 4 pelajar saya, 4 pada 3 simfoni yang masuk kelas kali ni. Minggu depan tolong panggil kawan masuk. Oh, lawa saya. Minta maaf, minggu depan panggilkan kawan masuk. Boleh? So, saya tamatkan kelas ni. Ingatlah, tolong tengok dalam Telegram tu, buat latihan saya bagi tu. Boleh tak? Izzuddin boleh buat tak? Boleh. Okey, boleh. So, saya tamatkan. Kita tangguh jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okey, bye. Ya, okey. Okey, bye. Bye.